Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pertama dan selamanya kita panjatkan syukuran kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya dunia ini yang Maha Esa lagi Maha berkuasa, yang Maha Kaya lagi Maha mengetahui segala rahsia yang tersembunyi di sebalik hati dan jiwa setiap manusia. Maka tuan-tuan, pada hari Jumaat merupakan hari kebesaran kita umat Islam. Maka kita raikan hari kebesaran ini dengan berkumpul di masjid. Tuan-tuan, yang kalau tidak ada melakukan sebarang aktiviti di luar sana, tuan-tuan, yang terdengar lantunan suara ini, lekas-lekaslah masuk ke dalam masjid untuk kita mengambil manfaatnya, untuk kita mengambil kelebihan orang yang datang awal pada hari Jumaat, datang awal ke masjid pada hari Jumaat, kerana para malaikat sedang menunggu di pintu-pintu sana, tuan-tuan, mencatat nama-nama orang yang datang awal, yang duduk di saf terhadapan masjid, ya, untuk memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bila sahaja khatib naik di atas mimbar nanti, maka pintu ataupun buku-buku catatan itu akan ditutup oleh malaikat dan mereka duduk bersama-sama dengan kita. Ya. Maka siapa yang mendengar suara ini, lekas-lekaslah masuk ke dalam masjid, tuan-tuan, ya, mengambil fadilat dan juga mengambil segala kebaikan yang ada di dalam masjid ini. Baik, hari ini kita telah pun masuk 14 Ogos bersamaan dengan 24 Zulhijjah. Kita sekarang berada pada bulan yang terakhir di dalam kalender hijrah. Ini bermakna, tuan-tuan, kita ada lebih kurang 6 hari sahaja lagi untuk meninggalkan tahun 1441 Hijrah, dan ini merupakan Jumaat yang terakhir bagi tahun Hijrah 1441 Hijrah. Ya. Dan seperti biasa, kalau dah nak masuk tahun baru Islam ini, tuan-tuan, kita tidak boleh lari dari membicarakan, dari membincangkan tentang satu peristiwa yang sangat agung, satu peristiwa yang sangat besar, yang sangat memberi makna kepada kita, iaitu peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebut orang sebagai Ma'al Hijrah. Ya, adalah sebut Ma'al Hijrah, hijratul Rasul, apapun sahaja sebutan itu, tuan-tuan, pengertiannya membawa maksud yang sama, yaitu penghijrahan, perpindahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah yang penuh bercahaya. Dan adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, adakah Nabi itu berhijrah dari Mekah ke Madinah? Adakah penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam penghijrahan yang biasa? Tidak. Lalu kalau dikatakan penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam penghijrahan yang biasa, tuan-tuan, dia tidak boleh dikatakan penghijrahan yang biasa, sebab dia membawa satu amanah dan tanggungjawab besar di pundak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka, tuan-tuan, bila disebutkan penghijrahan ini, penghijrahan yang sangat memberi makna kepada kita, khususnya kepada umat Islam, maka, tuan-tuan, adalah sangat keterlaluan jika kita mengatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pelarian. Ni, tuan-tuan, ayat-ayat cakap-cakap begini yang mengatakan Nabi sebagai seorang pelarian tidak boleh kita terima sama sekali. Ya? Mana ada bukti Nabi itu pelarian, tuan-tuan? Bagaimana boleh disebutkan Nabi ini pelarian, mengembangkan Islam itu dari Mekah ke Madinah? Ya? Jasa pelarian ini sangat besar. Ini, tuan-tuan, kalam orang yang biadab, kalam orang yang jahil. Tidakkah dia tahu bahawa penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah itu, tuan-tuan, melalui jemputan menerusi perjanjian Aqabah 1 dan 2. Nih, mana ada Nabi di sana, tuan-tuan? Orang kalau yang disebut pelarian ini, tuan-tuan, dia sudah tidak ada tempat berkembang, tidak ada tempat berpaut. Dia mana dia nak pergi, tuan-tuan? Dia rasa dia nak pergi, dia masuk. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah
melalui jemputan daripada kaum Aus dan Khazraj pada tahun ke-13 daripada tahun kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 73 penduduk Yasrib, 73 orang penduduk Yasrib ya, bergerak menuju ke Mekah untuk menunaikan haji. Namun dalam mereka menunaikan haji ini, tuan-tuan, mereka mempunyai satu misi, yaitu untuk bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ketika mereka di Yasrib sudah terdengar khabar, sudah terdengar berita ada Nabi di Mekah. Lalu orang Yasrib, tuan-tuan, ketika itu orang Yasrib yang sering bertelagah dengan orang Yahudi yang berada di Yasrib, ya, sering bertelagah dengan orang Yahudi di Yasrib, dalam diam-diam menyusun langkah untuk masuk ke Mekah dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam tasyrik. Pada malam hari tasyrik, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibai'ah oleh 73 orang daripada orang-orang Aus dan Khazraj ini, membai'ah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membai'ah. Bai'ah ini, tuan-tuan, janji taat setia. Ya? Mereka membai'ah bukan setakat mereka ini akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi juga mereka membai'ah diri mereka bukan setakat beriman kepada Nabi, tapi juga melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi segala kepentingan Nabi, melindungi segala sahabat-sahabatnya. Dan dijanjikan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dimuliakan seperti mana orang Madinah, orang Yasrib ketika itu membela ahli keluarga mereka. Nih, tuan-tuan, Nabi masuk ke Madinah melalui jemputan. Bukan Nabi masuk saja-saja, tuan-tuan, melalui jemputan. Namun, tuan-tuan, ada beberapa yang perlu kita perbetulkan. Ya, ada beberapa fakta sejarah yang perlu kita perbetulkan berkenaan dengan hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sebab kalau ditanya, tuan-tuan, hari ini, bila penghijrahan Nabi itu, bila penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi berhijrah, rata-rata kita akan menjawab Nabi berhijrah pada 1 Muharram. Ini rata-rata daripada kita, tuan-tuan. Rata-rata daripada kita akan mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berhijrah pada 1 Muharram. Tidak. Tuan-tuan, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang pengarang kitab Rakhaq Al-Makhtum, ya, menuliskan dalam kitab itu bahawa dia tulis adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mula bermusafir keluar daripada rumahnya pada malam 28 Safar, ya, dan sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Nih, Nabi mula bermusafir keluar daripada rumahnya di Mekah, tuan-tuan, untuk berhijrah menuju ke Madinah pada malam 28 Safar. Lebih kurang dalam 15 hari, lebih kurang, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan menuju ke Madinah menempuhi pelbagai cabaran, menempuhi pelbagai rintangan. Dan kita biasa dengar, tuan-tuan, ya, Nabi berhenti di dalam satu gua. Bagaimana dalam gua itu dibicarakan, tuan-tuan, seekor burung merpati yang berada di dalam gua itu, dan ada sarang laba-laba melindunginya. Sehingga kan jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dikesan. Ini kisah-kisah yang kita dengar, tuan-tuan. Walaupun tidak sabit kejadian ini kepada peristiwa hijrah Nabi, tidak pernah diceritakan, tuan-tuan. Tidak ada hadis yang sabit mengatakan peristiwa ini berlaku waktu Nabi berhijrah. Tuan-tuan, maka kita gunakan penilaian ilmu kita untuk menilai sesuatu cerita. Adakah kisah ini sabit yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Sebab itu pentingnya, tuan-tuan,
kita hadir majlis ilmu. Untuk kita membezakan. Kadang ada orang bercerita, tuan-tuan, dia ikut dan jadi bercerita, dia ikut dan, dia ikut sedap. Padahal tidak disebutkan, tuan-tuan, tentang peristiwa ini, walaupun ada yang mengatakannya. Baik, tuan-tuan. Nabi SAW ketika berada di Mekah, Nabi berada lebih kurang 13 tahun berada di Mekah dengan penentangan yang cukup kuat. Dengan penentangan yang cukup kuat yang diterima oleh baginda Nabi SAW. Ketika Abu Talib masih hidup, pakciknya, pamannya masih hidup, tuan-tuan. Abu Talib ini merupakan orang yang sangat berpengaruh ketika di Mekah. Bila wafat sahaja atuk baginda Nabi SAW, Abdul Muttalib itu, ya, amanah untuk menjaga Nabi SAW jatuh kepada Abu Talib. Dan Abu Talib melindungi baginda Nabi SAW dari kecilnya, sehingga Nabi dilantik menjadi Rasul, sehingga Abu Talib ini meninggal dunia, sehingga Abu Talib ini mati. Abu Talib tidak pun beriman kepada Rasulullah. Abu Talib hanya beriman kepada Allah, tuan-tuan. Abu Talib dia mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala ini ada dan wajib ditaati, wajib disembah. Ini keimanan Abu Talib. Namun untuk mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, Abu Talib tidak boleh terima. Sebab itulah waktu Abu Talib di hujung-hujung usianya, waktu dia nak meninggal dunia itu, tuan-tuan, Nabi memujuk kepada Abu Talib, pakcik, matilah dalam keadaan beriman. Matilah pakcik dalam keadaan beriman. Matilah pakcik dalam keadaan beragama Islam. Lalu apa kata Abu Talib kepada Rasulullah? Ya Muhammad, bal amutu ala dini abai wa ajdadi. Wahai Muhammad, biarlah aku mati dalam keadaan aku beriman, aku percaya agama bapa dan juga nenek moyangku. Lalu wafat, meninggal Abu Talib, tuan-tuan, meninggalkan kesedihan yang sangat mendalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta kepada Allah, wahai Tuhan, permudahkan urusan Abu Talib, jadikan dia manusia yang beriman. Nabi minta kepada Allah. Allah balas permintaan Rasulullah. Allah balas permintaan Rasulullah ini dengan menurunkan satu ayat, innaka la tahdi an ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, innaka la tahdi an ahbabta, kau ini tidak ada kuasa untuk memberikan hidayah kepada orang yang kau sayang, tidak ada kuasa. Walakinallaha yahdi man yasha, kata Allah. Akan tetapi Allah lah yang berkuasa untuk memberikan hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Mana kata, tuan-tuan, ya, ustaz cerita macam mana sekalipun, ustaz berkuliah macam mana hebat sekalipun, tuan-tuan, kalau hidayah itu belum sampai kepada kita disebabkan kita sendiri yang tidak mencari hidayah itu, tuan-tuan, maka, tuan-tuan, ustaz sendiri pun tidak mampu untuk merubah kita. Sebab itu, tuan-tuan, waktu selepas kewafatan Abu Talib, maka penentangan besar-besaran yang telah ditunjukkan oleh orang Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Abu Jahal, Abul Hakam ini, tuan-tuan. Abu Jahal ini dia sangat memusuhi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ketika, tuan-tuan, Abu Jahal ini dia buat peraduan kepada orang-orang Mekah. Ketika dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat, berada solat di sisi Kaabah itu. Ya, Nabi sedang solat di situ, tuan-tuan. Lalu Abu Jahal ini dia buat peraduan kepada anak-anak muda di Mekah ketika itu. Dia kata, kamu nampak itu di sana yang sedang tunduk itu? Kamu nampak yang sedang tunduk itu siapa? Kamu kenal? Orang-orang Mekah kata, ya, itu Muhammad. Apa kata Abul Hakim ini? Apa kata Abu Jahal ini? Siapa yang dapat mempermalukan dia? Siapa yang dapat melumurkan najis unta di kepalanya? Aku beri dia ganjaran. Tidak ada yang berani, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keturunannya keturunan mulia ketika di Mekah. Lalu Abu Jahal ini, tuan-tuan, dia sendiri yang melakukan perbuatan terkutuk itu kepada Nabi. Sedang Nabi tunduk salat itu, Abu Jahal melakukan sesuatu perbuatan yang tidak boleh diterima.
Lalu tuan-tuan, sampai berita ini kepada seorang pacik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah. Sampai berita ini kepada Hamzah, diberitahu, wahai Hamzah, Abu Jahal dia mempermalukan anak saudaramu Muhammad yang sedang solat ketika itu. Abu Jahal mempermalukan dia. Hamzah ini tuan-tuan, dia ini orangnya hebat. Hebat orang dia. Ketika itu Hamzah belum memasuk Islam lagi, belum memeluk Islam. Bila dia mendengar berita ini tuan-tuan, tiba-tiba Hamzah ini dia jadi panas. Dia memanas. Dia emosi tuan-tuan. Walaupun ya Hamzah ini ketika itu belum masuk Islam, dan Hamzah ini tuan-tuan jenis yang tidak ambil tahu pun hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Ya, dia tidak ambil tahu pun tuan-tuan, dia tidak ambil peduli pun. Bila sampai berita Abu Jahal memperlakukan sesuatu kepada Muhammad, panas, tiba-tiba Hamzah ini panas dan dia bersiap sedia. Dia pergi tuan-tuan, dia meluru ke tempat Abu Jahal ini berada. Abu Jahal sedang duduk dengan dia punya partner. Abu Jahal ini tuan-tuan, dia bukan pacik Nabi ya. Abu Jahal bukan pacik Nabi, yang pacik Nabi Abu Lahab. Abu Jahal ini dia hanya pembesar di Mekah ketika itu, orang kaya. Abu Jahal ini orang berpengaruh di Mekah. Ya. Lalu tuan-tuan, Hamzah pergi meluru ke tempat Abu Jahal tadi. Apa kata Hamzah? Ya Musaffaris Sakh. Ya Musaffaris Sakh. Ini istilahnya tuan-tuan, ya. Bahasa pasar orang Arab sana, dia kata, ya Musaffaris Sakh, wahai cilaka. Lebih kurang ayat dia. Hei cilaka. Atabtubna akhi, apa kau buat dengan anak saudaraku? Atabtubna akhi, apa kau buat sama anak saudaraku Muhammad? Wa ana ala dini, kau tahu wahai Abul Hakam, aku ini telah masuk Islam. Kata Sayyidina Hamzah kepada Abu Jahal. Sedangkan ketika itu Sayyidina Hamzah belum memeluk Islam. Cuma rasa geramnya kepada Abu Jahal membuat-buat sehingga kan dia mengatakan perkataan begini, dan dipukulnya Abu Jahal, tertiarap Abu Jahal. Tertiarap Abu Jahal tuan-tuan. Lalu melalui peristiwa ini, Hamzah tadi tuan-tuan memberikan simpatinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Hamzah bersyahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tuan-tuan, tinggal lagi Abu Lahab yang sangat memusuhi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi cuba menyampaikan dakwah ini tuan-tuan, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan antara manusia yang suka mengganggu perjalanan Nabi. Pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke Taif untuk berdakwah di Taif tuan-tuan. Bila Nabi masuk ke Taif, ya, Nabi ditemani oleh anak angkatnya Zaid bin Harisah. Nabi masuk ke Taif tuan-tuan untuk menyampaikan ajaran Islam ini. Tidak ada seorang pun orang Taif yang boleh menerima ajakan dakwah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Berminggu-minggu lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sana tuan-tuan. Ya, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tidak ada peluang untuk dia berdakwah kepada orang Taif, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengambil keputusan untuk pulang semula ke Mekah. Ya, Nabi bersama Zaid bin Harisah pulang ke Mekah untuk mengatur strategi dakwah di Mekah. Lalu tuan-tuan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di kawasan sekumpulan penduduk Taif, ketika itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diserang secara besar-besaran. Dalam riwayat disebutkan penduduk Taif melontar batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tertolak, Nabi jatuh. Ketika Nabi cuba bangun tuan-tuan, anak muda Taif menendang kepala Nabi yang mulia hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menitiskan air mata. Berdarah Rasulullah. Wajah Nabi yang mulia tuan-tuan berdarah. Ketika Nabi cuba bangkit semula tuan-tuan, ditendang lagi badan Nabi sehingga Nabi tergolek. Dilempar Nabi dengan batu, dikritik Nabi tuan-tuan. Nabi diperlekeh, Nabi diolok tuan-tuan sebagai orang gila.
Bila Nabi cuba bangun, bila keadaan reda, bila keadaan cuba kembali tenang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dalam keadaan Nabi tercedera, badannya berdarah, kulitnya tercalar, kulitnya yang mulia tuan-tuan tercalar. Ni Nabi. Lalu Nabi bersembunyi di satu kebun tamar. Nabi mengangkat tangan kepada Allah dan berdoa, Allahumma inna ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hillati wa hawani 'ala an-nas wa anta rabbul mustad'afin ila man takiluni ida'al ila aduwin man la yuqtahu amri fa illam yakun bika 'alayya ghadab ya rab fala ubali. Ni doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Taif, ketika Nabi menerima tentangan habis-habisan daripada penduduk Taif. Nabi mengangkat tangan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati, wahai Tuhan, aku sudah tidak tahan dan aku serahkan kelemahan diriku ini, aku sesungguhnya lemah, wahai Tuhan. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hillati. Sedangkan sangat sedikit usahaku untuk agama ini, kata Rasulullah. Wa hawani 'alan nas, dan manusia menghinakan aku. Wa anta rabbul mustad'afin, dan aku tahu engkau Tuhan bagi orang-orang yang lemah seperti aku. Ila man takiluni, kata Rasulullah, kepada siapa wahai Tuhan aku nak campakkan, aku nak mengadu ini? Ila aduin man la yuktahu amri ila ba'idin fatajahhamuni. Adakah engkau nak serahkan aku kepada orang yang jauh, yang sangat tidak memahami perjuanganku ini? Au ila aduin, atau kau nak serahkan aku ini kembali kepada musuh-musuhku? Fa illam yakun bika alayya ghadab, kalaulah engkau tidak murka kepada aku wahai Tuhan, kalau aku tidak buat kerja dakwah ini, fala ubali, aku tidak akan buat. Tapi disebabkan engkau akan murka kepada aku kalau aku tidak buat kerja dakwah ini, aku teruskan. Ni tuan-tuan, tidak ada pendakwah yang namanya pendakwah orang sayang, tidak ada, mustahil. Bila kita bawa Islam, pastinya kita akan dimusuhi. Mana ada orang bawa Islam dibentangkan dengan kapet merah, tuan-tuan? Tidak ada. Mana ada orang bawa agama ini, tuan-tuan, ya, dilayan bagai VIP? Tidak ada. Kalau ada dilayan begini, tuan-tuan, dakwahnya ada masalah. Sebab kita berdakwah, kita memberitahu sesuatu yang manusia buat bertentangan dengan Allah. Bila kita maklumkan kepada manusia, ramai manusia akan memusuh kita. Maka beruntunglah para pendakwah yang dimusuhi oleh manusia. Beruntung dia. Bukan pendakwah yang disayang-sayang orang. Bukan pendakwah yang diagung-agung orang. Bila pendakwah diagung-agungkan orang, akhirnya pendakwah terkunci mulut, tidak mampu bersuara. Bila melihat orang melakukan maksiat, dia diam. Nih, tuan-tuan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Mekah. Dan ketika itu berlaku, tuan-tuan, peristiwa yang sangat agung. Isra' Mi'raj, Nabi dinaikkan ke langit, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima watika salat 5 waktu. Kemudian ketika Nabi turun, tuan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, Abu Lahab menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam di bucu Kaabah. Lalu Abu Lahab kata, wahai Muhammad, cuba ceritakan apa yang kau telah lakukan pada malam tadi. Nabi ni, tuan-tuan, Nabi tahu Abu Lahab ini, ya, bila Nabi cerita, Nabi tahu Abu Lahab ini akan memperolokkan dia. Nabi tahu. Nabi tahu dia akan dikritik, Nabi tahu dia akan dikecam, Nabi tahu dia akan dikutuk, Nabi tahu dia akan segala-galanya, Nabi tahu, tuan-tuan. Tapi disebabkan sifat yang wajib bagi Rasul ialah tabligh, amanah, siddiq, fatanah, Nabi sampaikan. Nabi sampaikan, tuan-tuan. Abu Lahab kata, sekejap aku kumpul orang Mekah. Kau boleh bercakap, wahai Muhammad. Kau cakaplah apa yang kau mau cakap, apa yang berlaku malam tadi. Lalu Abu Lahab kumpul orang Mekah, tuan-tuan. Nabi pun mula dia punya syarah. Nabi bagi tahu, malam tadi aku di Isra' Mi'rajkan. Bermula daripada sini sehingga di Palestin sana, aku nampak kabilah-kabilah sebelum aku di Mi'rajkan ke langit. Kemudian sebelum subuh aku turun. Lalu, tuan-tuan, bila mendengar peristiwa ini, bila mendengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, apa kata Abu Lahab kepada Rasulullah? Ya Muhammad,
alihaza jama'tana ya Muhammad. Alihaza jama'tana ya Muhammad. Hanya sebab ini, wahai Muhammad, kau cerita dengan kami sebab ini. Tabballaka sa'iral yaum. Celaka engkau wahai Muhammad sepanjang hari. Sekali Abu Lahab mencelakakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hari kiamat kita umat Muhammad celakakan Abu Lahab. Tabbat syada abi lahabi watab. Nih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, sependekkan cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berhijrah pergi ke Madinah. Di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput, disambut oleh orang-orang Madinah. Ketika itu, tuan-tuan, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, Nabi memerintahkan dua orang yang terawal untuk masuk terlebih dahulu ke Madinah. Nabi perintahkan, yaitu Mus'ab bin Umair dan juga seorang lagi, Abdullah ibni Ummu Maktum. Abdullah ibni Ummu Maktum ini, tuan-tuan, muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buta matanya. Jadi Nabi perintahkan Mus'ab bin Umair untuk masuk bersama dengan Abdullah bin Ummu Maktum, masuk ke Madinah terlebih dahulu. Kemudian setelah mereka masuk ini, tuan-tuan, barulah Sayyidina Bilal bin Rabah pun masuk, Sa'ad bin Abi Waqqas pun masuk, dan juga Ammar bin Yasir pun masuk ke Madinah. Ada 5 orang sudah berada di Madinah, tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu lihat bagaimana keadaan penduduk Madinah. Penduduk Madinah open minded. Mereka menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perubahan hidup mereka. Selepas 5 orang berada di Madinah, barulah Sayyidina Umar Al-Khattab ini membawa 20 orang sahabat lagi untuk masuk ke Madinah. Dan akhirnya barulah pada satu malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke Madinah ditemani oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Lalu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, tuan-tuan, ketika itu kata Al-Bara' bin Azib. Apa kata Al-Bara' bin Azib ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pada peristiwa hijrah itu? Aku tidak pernah melihat kota Madinah ini dalam kegembiraan, melainkan ketika masuknya Rasulullah ke kota ini. Aku tidak pernah melihat, kata Al-Bara' bin Azib, tidak pernah melihat kota Madinah ini sebelum ini berada dalam kegembiraan, berada dalam keseronokan, sehinggalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam peristiwa hijrah itu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, tuan-tuan, kota Madinah tadi semakin bercahaya dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala meminjamkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini dan kepada orang Madinah hanya 10 tahun. Bila sampai sudah masanya, tuan-tuan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tarikh yang sahih pada 12 Rabiul Awal. Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan, ada setengah riwayat mengatakan inilah tarikh kelahiran baginda Nabi. Makna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tarikh wafatnya dan tarikh lahirnya sama. Nih, tuan-tuan. Tapi yang pastinya 12 Rabiul Awal adalah tarikh wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, persoalan yang orang sering kemukakan, bagaimana bermulanya 1 Muharram ini diambil, digezetkan sebagai tarikh permulaan hijrah. Kisah dia, tuan-tuan, bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab ini, dia ini menerima surat daripada Abu Musa Al-Ash'ari yang berbunyi, Ya Umar, ya'ti minka kutub. Wahai Umar, kami telah menerima banyak surat, banyak perkeliling, tapi tidak ada tarikh. Kata Abu Musa Al-Ash'ari tadi. Lalu Sayyidina Umar ini bermesyuarat dengan para sahabatnya, para exconya, mencadangkan bagaimana sepatutnya kita memulakan tarikh dalam pentadbiran kita ini, bagaimana kita mulakan. Ada yang mencadangkan supaya ambil tarikh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir itu untuk permulaan tahun orang Islam. Sayyidina Umar tidak setuju, kerana kata Sayyidina Umar, kalau kita mengambil tarikh lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti kita ikut orang-orang Nasrani.
yang mengambil tarikh lahir Isa itu sebagai tarikh permulaan. Tidak. Banyak tuan-tuan, banyak pendapat, sebut itu, sebut ini. Ada yang minta bagaimana kalau boleh 17 Ramadan itu bermulanya. Bulan Ramadan itu bermulanya kalender Islam. Lalu Sayyidina Umar dengan kebijaksanaannya mengambil keputusan. Dia kata, kita mulakan tarikh permulaan Hijri, takwim Hijrih ini dengan awal Muharram, kerana untuk kita memberi peluang kepada jemaah haji selesai mereka ibadah haji, kemudian barulah kita mulakan tarikh permulaan hijrah untuk kita. Ini kisah dia, tuan-tuan. Dan bila Nabi SAW berada 10 tahun di Madinah, tuan-tuan, sampai masa Nabi SAW dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bagaimana dalam Raqiqul Maktum ini, tuan-tuan? Kalau biasa kita mendengar Nabi SAW wafat, Nabi menyebut ummati. Tuan-tuan, ya. Hadis yang menyebutkan Nabi menyebut ummati ketika Nabi SAW wafat ini, tuan-tuan, bukan hadis yang disabitkan ketika Nabi nak wafat. Tidak. Ummati Nabi sebut pada suasana yang lain, bukan ketika Nabi wafat. Ketika Nabi wafat, tuan-tuan, Nabi terbaring di biliknya, di kamarnya. Nabi meminta kepada istrinya Sayyidatina Aisyah, minta kepada Aisyah kayu sugi untuk Nabi ini nak bersugi. Aisyah masuk nak memberikan kayu sugi. Ketika Aisyah keluar itu, Nabi SAW bersugi dan Sayyidatina Aisyah mendengar suara Nabi tersekat-sekat. Bila Aisyah masuk ke tempat pembaringan Nabi SAW, Nabi mengangkat tangannya, Nabi menyebut fi rafiqil a'la, kemudian Rasulullah wafat. Nabi menyebut fi rafiqil a'la, Rasulullah SAW wafat. Ni tuan-tuan kisah dia. Kemudian tuan-tuan, bila wafatnya Rasulullah SAW, orang yang langsung tidak boleh terima kewafatan baginda Nabi SAW ialah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak boleh terima Rasulullah wafat. Kemudian tuan-tuan, dalam keadaan separuh sedar itu, Sayyidina Umar ini dia tidak dapat dikawal, ya, dia tidak dapat dikawal dan dia pingsan beberapa kali bila mendengar dapat tahu Rasulullah wafat. Akhirnya dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar ke telinga Sayyidina Umar, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala anqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurruhu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia telah wafat ataupun dibunuh kamu berbalik ke belakang, yakni murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Bila dibacakan ayat daripada surah Ali Imran ayat 144 ini ke telinga Sayyidina Umar, apa kata Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar? Aku seolah-olah tidak pernah mendengar ayat ini, wahai Abu Bakar. Aku seolah-olah tidak pernah aku mendengar ayat yang kau bacakan di telingaku ini. Lalu apa kata Sayyidina Abu Bakar memujuk Sayyidina Umar? Man kana ya'budu Muhammad inna Muhammadan qad mat. Man kana ya'budu Allah inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad ini telah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya dia itu hidup dan tidak mati. Lalu terduduk Sayyidina Umar menerima perkabaran ini, tuan-tuan, dan akhirnya berlalulah Nabi SAW meninggalkan kita ini dengan dua perkara. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku telah tinggalkan kepada kamu, kalau kamu pegang kedua-dua ini kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kata Nabi, apa dia? Kitab Allah wa sunnat rasulih, Al-Quran dan juga sunnahku. Maka tuan-tuan, sebelum kita pulang kepada Allah, tolong belajar Al-Quran. Jangan mati sebelum kita pandai membaca Al-Quran, kerana Al-Quran akan menjadi saksi bagi mereka yang menjaganya di hari kiamat kelak. Maka tuan-tuan, siapa yang tidak belajar Al-Quran, tuan-tuan, seolah-olah
dia telah mengkhianati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang sebaik-baiknya Al-Quran dan hadis. Apa masalah? Rujuk kepada Al-Quran dan hadis, bukan rujuk kepada orang kafir. Kerana kita tidak perlu keizinan kepada orang kafir untuk menjalankan agama kita. Tidak perlu. Tuan-tuan, maka tuan-tuan, mudah-mudahan pengkisahan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat menyuntik kerinduan kita, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak, dan Nabi melihat kita dalam keadaan tersenyum ketika kita memanggil namanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala kelemahan itu datangnya daripada diri saya yang dhaif ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في حضنها عمري نشا.